Apakah itu pluralisme agama? Pluralisme agama itu adalah satu istilah yang merujuk kepada fahaman bahawa semua agama adalah sama. Maka, kejayaan untuk kehidupan di sana, yakni akhirat, boleh dicapai menerusi mana-mana agama yang dianuti. Menurut Peter Byrne yang merupakan profesor di King's College London, UK, pluralisme agama ini merupakan persenyawaan 3 tesis, iaitu yang pertama, semua tradisi agama-agama besar dunia adalah sama, yakni merujuk kepada sesuatu realiti tunggal yang transenden dan suci. Yang kedua, semua agama sama-sama menawarkan jalan keselamatan. Dan yang ketiga, semuanya tidak ada yang muktamad. Bermakna, setiap agama mesti senantiasa terbuka untuk dikritik dan diteliti kembali. Pluralisme agama bukan bermaksud toleransi agama. Islam sememangnya adalah agama yang toleran dan mengajarkan toleransi kepada umatnya sejak dari awal lagi. Malah, Islam sama sekali tiada masalah dengan toleransi agama. Apa yang menjadi masalah di sini adalah apabila ajaran toleransi agama ini disalahertikan dan cuba dikaitkan dengan pluralisme agama. Lalu, tersimpullah bahawa Islam agama yang mengajarkan persamaan semua agama. Oleh hal yang demikian, apakah yang menjadi faktor kewujudan pluralisme agama dalam masyarakat? Itu yang akan kami kupaskan dalam video pembentangan kali ini. Faktor pertama yang menyebabkan wujudnya pluralisme agama dalam masyarakat ini adalah kerana tidak mempunyai keyakinan yang teguh dalam Islam. Akar pluralisme agama ini adalah sebenarnya berada dalam sejarah pengalaman masyarakat Barat. Dibuktikan bahawa pada peringkat awal, kaum Nasrani mengamalkan sikap eksklusif terhadap penganut agama yang lain. Sikap ini juga terakam dalam ungkapan extra ecclesia nulla salus yang wujud sejak abad ketiga Masihi lagi. Ungkapan tersebut bermaksud di luar gereja tiada keselamatan. Sikap yang sama juga ini berlaku dalam kalangan masyarakat Yahudi. Firman Allah, mafhumnya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Firmannya lagi yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak, dia daripada kalangan orang yang rugi. Seterusnya, mengkaji agama tanpa sumber rujukan yang betul juga menjadi salah satu faktor kepada berlakunya pluralisme. Buktinya, apabila seseorang individu itu mengkaji agama sendirian, sama ada melalui buku-buku agama atau laman web, dia tetap akan mendapat jawapan yang berbatas. Kerana jawapan yang diterima dia itu mungkin betul atau tidak. Perbincangan dengan kawan-kawan yang kurang arif tentang agama juga menghalang seseorang itu untuk mendapatkan jawapan yang betul tentang agama kerana mereka sekadar tahu secara umum dan asas. Hal ini lebih bahaya apabila seseorang individu itu berbincang tentang agama dengan orang yang berlainan agama. Ini bermakna mereka berbincang sekadar apa yang mereka tahu tanpa berdasarkan Al-Quran atau kitab-kitab berdasarkan agama masing-masing. Contohnya, jika terdapat sekumpulan individu berbincang tentang agama dan mereka terdiri daripada agama yang berbeza, mereka akan mula berkongsikan tentang agama mereka berdasarkan pendapat, cara-cara melakukan ibadah di dalam agama mereka atau cara mereka berfikir tentang agama. Apabila mereka berkongsikan tentang agama mereka masing-masing, mereka akan mendapati terdapat perbezaan dan juga persamaan antara agama. Ia boleh membawa kepada pluralisme apabila mereka mendapati terdapat beberapa persamaan di dalam agama dan mereka memanipulasikan itu berdasarkan apa yang mereka fikir sahaja.
Ia seperti mereka menetapkan fakta berdasarkan apa yang mereka kumpulkan di dalam perbincangan mereka tanpa merujuk kepada orang yang betul seperti agama Islam merujuk kepada ustaz atau ustazah dan agama-agama lain merujuk kepada kitab-kitab mereka. Kesannya, mereka akan menetapkan bahawa agama ini adalah semuanya sama kerana mereka mudah terpengaruh dan percaya. Justru itu, apabila ingin memulakan perbicaraan tentang agama atau kajian tentang agama masing-masing, hendaklah mencari tahu jawapan tentang persoalan-persoalan yang timbul kepada orang yang arif tentang agama masing-masing dan sumber rujukan yang betul dan sahih. Faktor kehidupan sosial tanpa batas secara langsung maupun secara tidak langsung, dan ia juga menyumbang kepada alam percintaan merentasi agama. Pencampuran dalam aktiviti secara terbuka seperti persatuan dan pelibatan dengan adanya aktiviti kemasyarakatan, ruang untuk mengenali dengan lebih dekat antara satu sama lain itu sangatlah terbuka. Pelibatan dengan pelbagai latar belakang agama dan jantina dalam memperjuangkan isu-isu tertentu dalam persatuan akan menjuruskan kepada pertemuan yang lebih kerap, sama ada semasa berlakunya mesyuarat ataupun gerak kerja. Ini membuka ruang kepada pasangan yang berlatar belakangkan agama yang berbeza untuk mengenali pasangannya lebih kerap antara salah satu sama lain. Antara faktor-faktor lain penyebaran pluralisme agama adalah dengan tersebarnya fahaman inklusivisme. Antaranya ialah melalui penyebaran media cetak dan media massa. Yang pertama, contohnya penyebaran melalui buku-buku. Terdapat beberapa buku yang diterbitkan dan diharamkan untuk dijual dan disebarkan. Contohnya, buku Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun oleh Harun Nasution pada tahun 1989 dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah penyebaran melalui majalah. Penyebaran juga berlaku melalui majalah. Dan yang ketiga, penyebaran melalui laman sesawang internet. Penyebaran melalui laman sesawang internet ini boleh dilihat melalui laman web islamlib.com. Laman web dan mereka menyediakan ruangan artikel, soal jawab, perbincangan dan sebagainya. Seterusnya ialah penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. ESQ ialah sebuah kursus kepimpinan dan pengurusan yang diasaskan oleh Ari Ginanja Agustian di bawah syarikat ESQ Leadership Center berpusat di Jakarta. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa buah pusat. Seterusnya, penyebaran melalui medium filem. Penyebaran melalui medium filem dapat dilihat dalam dua buah filem arahan Yasmin Ahmad, iaitu Sepet dan Gubra. Dalam filem ini, unsur pluralisme agama yang timbul ialah wujudnya babak percintaan duit agama. Manakala dalam babak akhir, yang mana wujudnya kisah munajat doa seorang bekas pelacur berganti dengan telekong, disusuli selepas itu watak sembahyang di gereja dan kemudiannya upacara sembahyang di tokong. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Faisal Terani yang mengatakan bahawa babak akhir ini ialah agenda interfaith ala John Hick, yang mana mesejnya halus untuk menunjukkan semua agama menawarkan kebenaran, keselamatan, kesejahteraan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan, NGO. Penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan, NGO, dapat dilihat melalui Malaysian Interfaith Network, MIN. MIN mempunyai 20 badan gabungan termasuk Konrad Adenauer Foundation, KAF, Institut Kajian Dasar, IKD, Sister in Islam, SIS, Malaysian Conservative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, NC, MCCB, CHS, Council of Church of Malay, Rotary Club dan lain-lain lagi. Sekian.